Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu lagi bersama Cikgu Muhammad Abaidi pada hari ini. Pada hari ini kita akan melihat satu lagi topik, iaitu bentuk-bentuk tenaga. Objektif pelajaran pada hari ini, murid dapat menyatakan 9 jenis bentuk tenaga. Kita pergi kepada bentuk tenaga yang pertama. Sebelum itu, terdapat pelbagai bentuk tenaga. Mari kita kenali bentuk-bentuk tenaga tersebut. Yang pertama ialah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperolehi daripada matahari. Matahari merupakan satu objek yang besar yang mengeluarkan tenaga. Daripada tenaga matahari boleh digunakan untuk mengeringkan pakaian ataupun menghasilkan tenaga elektrik melalui panel suria. Jenis tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Contoh, kayu api yang sedang terbakar dan lilin yang sedang menyala. Daripada kayu api yang terbakar dan api lilin yang menyala, kita akan dapat merasa haba yang dihasilkan. Bentuk tenaga yang ketiga ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan ataupun yang mengeluarkan cahaya, seperti lampu suluh dan lampu kecemasan. Bolehkah kamu berikan beberapa contoh objek lain yang mempunyai tenaga cahaya? Seterusnya, bentuk tenaga yang ketiga ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Radio, jam loceng mempunyai tenaga bunyi. Sebarang objek yang boleh mengeluarkan bunyi mempunyai tenaga bunyi. Bentuk tenaga yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir di dalam litar elektrik yang lengkap. Apabila wayar disambungkan bersama sel kering, suis dan mentol, maka mentol tersebut akan menyala. Ini menunjukkan bahawa tenaga elektrik sedang mengalir di dalam litar elektrik tersebut. Bentuk tenaga yang seterusnya ialah tenaga kimia. Tenaga kimia merupakan tenaga yang tersimpan di dalam bahan makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Daripada tenaga kimia yang terkandung di dalam bahan-bahan ini, ia dapat menghasilkan bentuk-bentuk tenaga yang lain, seperti di dalam sebiji sel kering ataupun bateri yang mempunyai tenaga kimia, ia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Makanan pula membekalkan tenaga pada tubuh badan kita untuk kita bergerak. Bentuk tenaga yang ketujuh ialah tenaga kinetik. Apa itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Contoh, bilah kipas dan kereta yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Penunggang basikal yang sedang mengayuh basikalnya, orang yang sedang berjalan dan kereta api yang meluncur di landasan mempunyai tenaga kinetik. Yang ke-8, tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan
ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada satu ketinggian, diregangkan ataupun yang dimampatkan. Apabila roller coaster berada di tempat yang tinggi, ia mempunyai keupayaan atau kebolehan untuk ia bergerak dengan laju. Jadi boleh kita katakan bahawa apabila roller coaster itu berada di tempat tinggi, ia mempunyai tenaga keupayaan. Apel yang berada di atas pokok juga mempunyai tenaga keupayaan untuk jatuh. Selain daripada itu, apel itu juga mempunyai tenaga kinetik. Tali elastik yang diregangkan juga mempunyai tenaga keupayaan. Yang kesembilan ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung di dalam bahan nuklear seperti uranium. Tenaga nuklear merupakan tenaga yang sangat kuat dan perlu dikendalikan dengan sangat berhati-hati kerana ia sangat berbahaya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita telah pelajari tentang 9 bentuk-bentuk tenaga, iaitu tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga nuklear dan tenaga kimia. Bolehkah kamu berikan contoh-contoh situasi atau objek yang mempunyai bentuk-bentuk tenaga yang kita telah belajar sebentar tadi? Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan awak dapat faham tentang apa yang telah kita pelajari dan selamat maju jaya.